Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan lesson nombor 9. Topik dia adalah isim tafdil ya. Isim tafdil ataupun dalam bahasa Melayunya perbandingan ya. Darjah perbandingan ataupun degrees of comparison ya dalam bahasa Inggeris. Jadi dekat sini kita tengok ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau isim tafdil tu dia kalau siapa yang biasa bahasa Inggeris dia termasuk komparatif dengan superlatif ya. Now dalam bahasa Melayu sebab bahasa Melayu perbandingan dia lah yang kita nak cakap, isim membandingkan. Jadi apa isim tu dia membandingkan apa? Kita tengok dekat sini ya. Nombor satu dia punya baseline dia ya. Kita kena tengok baseline sebelum kita pergi pada tafdil. Baseline dia adalah sifat nama. Maksudnya menceritakan, menerangkan kualiti ya, kualiti sesuatu apa-apalah, tak kisah ya, sesuatu isim. Kualiti dia, adakah dia tinggi, adakah dia cantik, adakah dia buruk, adakah dia pandai ya, adakah dia kuat. Semua ni kita panggil adjektif ataupun sifat-sifat nama dalam bahasa Melayu, ataupun kita panggil dalam kita patut be more familiar dengan the Arabic term, maksudnya sifat musyabbahat ya. Sifat musyabbahat ataupun sifat musyabbahat, maksudnya yang sifat yang menceritakan sifat-sifat menceritakan tentang sesuatu, kualiti sesuatu. Dan kualiti ni dia dekat sini saya extract daripada yang syariah program yang dulu saya ambil di tahun 2012 atau 2013 dulu tu. Kita panggil permanent adjective. Maksudnya sifat nama tu dia bukan dia bukan masa time perbuatan tu berlaku. Jadi apa beza permanent adjective? Saya bagi contoh ya. Katalah orang yang menolong, orang yang suka menolong, sifat penolong dengan penolong. Jadi kalau saya cakap nasir, ya nasir, ya dia punya maksudnya kalau dia punya wazan tu fa alif ain dengan lam jadi fa'il ya, maksudnya fa'il ataupun nasir. Dia adalah penolong. Sifat dia tu yang dia tu menolong masa berlakunya perbuatan pertolongan tu. Masa time dia menolong tu. Lepas tu dah tak adalah, katalah ada orang tu dia tak faham, dia nak apa orang gitu, nak tolong orang bawa beg yang berat. Jadi masa tu dia angkat beg yang berat tu nak bantu orang tu. Jadi masa tu dia sebagai penolong, nasir. Tapi kalau kita cakap nasir, ingat ya dia punya format dia adalah kalau di muzakkar mufrad dia selalunya fa ain ya dengan lam. Kita dah cover ni dalam isim musyabahah. Ya, kita dah cover ni lesson nombor 4. Ya, lesson nombor 4. Jadi kalau siapa lupa, masa tu kita study Asma'ul Husna. Ini nama-nama Allah. Dalam satu tu ada dua bentuk. Satu Allah sebagai pembuat. Dan satu Allah sifat abadi dia. Ya, dia punya zat, dia punya sifat dia. Jadi kalau kita memberitahu yang seorang tu adalah nasir. Jadi apa nasir tu? Maksudnya dia sentiasa menolong. Sifat dia adalah seorang yang suka menolong. Ya, yang suka menolong. Jadi itu berlakunya pada dia, bukan pada perbuatan tu. Bukan pada perbuatan menolong, pada orang tu sendiri. Kualiti dia itu adalah satu kualiti dia. Ya, kualiti yang ada pada seseorang. Jadi dia kita panggil benda tu adalah permanent adjective. Dia pada orang tu. Jadi dia punya format selalunya ialah kat sini ada bagi contoh lah. Maksudnya sebagai karim ya, orang yang generous, dia tak kedekut. Dia suka, dia seorang yang karim. Lagi satu kabir. Jadi orang tu besar. Sifat dia memang badan dia mungkin besar. Dia seorang kabir. Ataupun azim, seorang yang hebat, ya. Azim tu seorang yang besar, bukan besar, dia macam hebat, ya, magnificent. Ataupun sami. Jadi kalau sami tu maksudnya sentiasa mendengar. Dia kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, katalah konteks moden, dia ni ada good listening skills. He's a good listener. Bukan dia mendengar masa perbuatan mendengar tu. Dia memang ada good listening skills. Ya, he's a good listener, kita cakap macam tu. Jadi seorang yang sami. Orang yang alim ialah orang yang pandai. Ya, bukan orang yang berpengetahuan. Ya, dia berpengetahuan. Jadi tak kisahlah
pasal tentang perbuatan tu. Sebab perbuatan tu dia ada masa permulaan, masa time perbuatan tu berlaku dan lepas tu dia ada pengakhiran perbuatan tu. Jadi kalau pemenang adjektif itu kalau pasal kualiti seseorang. Kalau pasal warna, dia bermula dengan alif hamzah tu, ya. Maksudnya kalau dia punya wazan ialah yang alif hamzah tu fa, ain dengan lam. Jadi af'al, ya. Maksudnya ahmar. Jadi ahmar adalah merah, ya. Aswad, ya kan, ingat tak yang apa tu, Hajar Aswad tu, ya, Hajar Aswad tu. Jadi aswad adalah hitam, ya. Abyad adalah putih, ya. Akhdar, ya, akhdar. Maksudnya kita cakap yang Khidir kan, Khidir. Nabi kita cakap Nabi Khidir tu maksudnya dia hijau, ya. Jadi akhdar. Kalau Anwar dia satu mata, ya. Kalau A'raj, ya, dia tempang. Lepas tu akhbah, dia dia buruk lah, ya. Jadi samalah kalau beautiful, cantik ialah Hasan, ya, Hasan. Kalau sahab, ya. Jadi kalau sahab dia adalah buruk lah, ya. Kalau sifar tu lah, ada perkataan sifar kan, sifar tu kosong kan, empty, kosong, ya, sifar. Jadi di lain-lain kita boleh baca dekat sini. Semua ni menceritakan tentang sifat musyabahat, ya, sifat musyabahat. Jadi apa-apa sifat ni dia kena ikut dia punya hukum aspek yang pada apa-apa isim. Ingat yang isim tu ada 4. Dia ada dia punya sama ada dia nakirah ataupun dia makrifah. Dia ada gender dia kena mengikut, dia kena align, selari, seragam dengan dia punya gender muzakkar ataupun muannas, dan dia kena seragam dengan bilangan tu. Adakah dia mufrad, adakah dia musanna, adakah dia jamak, dan seragam juga dengan i'rab dia, ya. Maksudnya peranan yang diambil dalam apa-apa ayat dekat situ. Jadi kita pergi tengok contoh. So dekat sini kalau mufrad, kalau dia muzakkar kita cakap hasan. Tapi kalau dia muannas kita cakap hasanah. Kalau muzakkar dia 2, ya, kita cakap hasanani. Dia punya formula tu sama, dia punya wazan tu sama juga yang kita latih dengan muslim tu. Yang kita ada table tu, jadual yang tentang macam mana kita nak conjugate muslim mengikut 4 aspek isim tu. Jadi kalau muzakkar saya sebut, ya, ada hasan, dia hasanani ataupun hasanuna, ya, kalau di plural jamak. Kalau perempuan tu hasanah, hasanatani, hasanatun. Ini i'rab dia adalah rafa. Kalau dia nasab, jadi kalau yang perempuan tu jadi hasanataini, ya. Lepas tu hasanatun, dia jadi hasanatin, ya, hasanatin. Kalau kalau yang nasab ataupun majrur untuk muzakkar, kalau dia 2 jadi hasanaini, ya. Kalau perempuan tu hasanataini, ya. Kalau plural, kalau dia nasab ialah hasanin, ya. Jadi dia ya dengan nun, ya, hasanin. Jadi itu formula dia. Kalau siapa yang lupa, refer balik dekat exercise tu. Jadi sebagai nak menunjukkan, sekarang kita bermula, itu baseline. Baseline tu maksudnya dasar dia. Sebelum kita nak faham isim tafdil, kita kena faham dasar dia. Dasar dia adalah sifat, ya, permanent adjective, ya, sifat musyabahah. Maksudnya sifat yang berkekalan, ya, sifat yang berkekalan tentang kualiti seseorang tu ataupun apa-apalah, tak kisah barang ke kan. Jadi warna pun adalah satu sifat. Warna, kalau nak cakap warna barang tu merah ke apa tu, merah tu adalah satu sifat, isim sifat. Jadi kalau kita nak melatih, kita kena faham, saya menggunakan Asmaul Husna sebagai nak kita memahami isim musyabahan, ya, sifat musyabahan ni, sifat musyabahan ni. Jadi contohnya kita dah cover, ini benda ni kita dah buat, ya. Salah satu yang kita tuntut sifat musyabahat dalam Asmaul Husna, pattern dia selalunya al-fa'il, ya, dia tak debu, dia bukan al-fa'il, ya, dia ada fa
ain, ya dengan lam. Jadi kita tengok apa-apa dia punya root letter ni. Kalau samik, sin, mim dengan ain, dia 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 adalah huruf akar yang menunjukkan pendengaran, ya, dengar. Jadi kalau kita cakap sami, ya, sami, jadi itu maksud dia maha mendengar. Sifat good listening, ya, macam Quran. Kalau basir, sifat yang sentiasa melihat, ya, sifat yang sentiasa melihat. Basir. Kalau kita, nama Allah adalah Al-Basir, ya. Ini salah satu nama Allah, sifat Allah dalam Asmaul Husna. Lepas tu samalah Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Muzib, ya, Al-Syahid. Ini semua sifatnya. Al-Hakim, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Mati, Al-Wali, Al-Hamid, ya, ataupun Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Majid, ya. Al-Majid dengan Al-Hasib, ya. Maksudnya sifat mengira. Al-Hasib itu sifat yang Allah sentiasa take into account. Allah sentiasa menghisap kita. Bukan pada satu ketika. Ya. Allah akan sentiasa mengambil kira. Dia mengambil kira. Jadi ini adalah kita punya baseline dia. Dia punya base pada apa-apa kualiti. Jadi saya mengambil contoh Asmaul Husna. Jadi apa yang akan berlaku? Apakah dia tu isim tabdil? Jadi isim tabdil tu dia menyifatkan, dia isim yang bersifat kualitatif, ya, yang berdasarkan pada satu sifat nama, pada adjektif, yang menunjukkan degrees, ya, maksudnya menunjukkan darjah pembandingan tu. Dia kata seorang tu cantik. Jadi ketika saya tengok pada dua orang, mana satu lebih cantik? Ya, kalau dalam bahasa Inggeris, one is pretty, which one is prettier? Ya, which one is prettier? Contohnya. Jadi dekat sini, jadi ini kita panggil isim musyabahah, dia punya baseline. Lepas tu kalau kita nak menukarkannya, nak menjadikan dia pada isim tabdil, ya, isim tabdil. Jadi contohnya katalah kita bermula dengan Hasan, ya, Hasan. Ya, Hasan tu maksudnya cantik, kan? Kita cakap cantik, ataupun bahasa Inggeris pretty. Kalau saya nak cakap dia tu lebih cantik, min, ya, maksudnya dia cantik dari. Maksudnya dia adalah Hasan dari berapa? Saya tak boleh cakap perkataan Hasan. Saya kena menggunakan Ahsan. Ahsan min. Ya, min tu adalah haf. Dari. Maksudnya lebih cantik. Jadi kita tambah yang hamzah alif tu, lepas tu ha tu kita matikan sukun. Lepas tu sin tu dia adalah fathah. Nun tu dia bergantung, ya. Kadang-kadang asanun, ya, kadang-kadang asana. Yang tak boleh asani. Ya. Sebab ini dah isim tabdil, dia ada, dia punya, kita panggil dia ni ghair munsharif, maksudnya change restricted. Dia punya flexibility, dia tak boleh, kalau i'rab dia walaupun dia majrur, dia tak boleh nak cakap asani, tapi dia selalu asanu ataupun asana. Dia tak boleh ada tanwin. Isim tabdil pun kalau format dia macam ni, dia tak boleh ada tanwin. Kita tak boleh cakap asanan, ya, ataupun asanun. Jadi nun tu saya matikan sebab dia bergantung pada i'rab, peranan dia dalam apa-apa kalimat. Jadi asan, dia kan be asana, ya, dia kan be asana. Tapi dia tak boleh jadi asanun ataupun asanan, dia tak ada tanwin. Jadi lebih cantik. Jadi kita kena tambah dari lah min, ya, min, cantik daripada seseorang tu. Kalau saya nak cakap dia tu paling cantik antara semua, jadi saya tambah alif lam. Jadi al-ahsan. Ya, al-ahsan. Paling cantik. Tak ada siapa yang cantik lebih daripada dia. Dalam apa-apa situasi tu. Ataupun dia paling pandai, paling cerdik. Jadi pattern dia, kalau muzakkar, kalau dia tu, dia punya gender tu muzakkar, jadi pattern dia af'al. Ya, kalau kita ambil akar dia fa, ain dengan lam, jadi apa-apa tiga akar yang kita tengok tu, kita format dia, kita af'al. Kalau dia mu'annas, dia punya format dia fu'la. Jadi kita tambah ya yang ujung tu. Ya, maksudnya jadi fu'la. Dia punya format kalau muannas.
Jadi ini formula dia, wazan dia. Maksudnya kita boleh menambah vocabulary kita ya. Kita punya perbandaraan bahasa. Apa-apa bahasa Arab dengan tahu dia punya kunci tu. Dia macam kunci, ini satu kunci. Dengan kita mengetahui kunci ni, kita dapat meluaskan kuasa kita dan memahami vocabulary. Banyak. Kita mula dengan satu je. Kita mula dengan sifat tu. Adjektif tu. Mungkin adjektif tu kita tak faham. Kita tak memorize. Jadi kita tengok dalam dictionary. Dalam kamus. Kita tengok dalam dictionary. Apa maksud cerdik contohnya. Apa maksud buruk. Apa maksud rajin. Ya, orang tu rajin. Jadi lepas tu kita boleh mengembangkan dengan melalui formula ni, isim tabdil ni, dengan formula yang dekat wazan yang saya panggil yang dekat bawah tu. Jadi cuba kita tengok contoh dia. Kita tengok table ni. Jadi yang sifat nama baseline yang dekat sebelah tu, yang table yang paling ujung tu adalah Hasan. Jadi kalau saya nak menunjukkan degrees of comparison, ataupun comparative ataupun superlative, kalau di muzakkar dia lain, dekat tengah tu table untuk muzakkar di mufrad, mufrad dengan muzakkar, yang kolom yang paling ujung tu untuk muannas dan mufrad. Mufrad tu bilangan satu, kalau dia banyak, kita kena ikut kita punya wazan yang kita hafal hari tu dalam yang table Muslim tu. Ya, jadi macam mana kita nak buat satu bentuk conjugation, kita nak membuat satu bentuk formatting, mengikut wazan formula tu. Dari situ kita dapat tahu macam mana nak berselari, berseragam dengan isim yang 4 aspek ni. Dengan isim 4 aspek dia kita tengok. Jadi kalau Hasan, kalau saya nak cakap, kalau dalam komparatif dia lebih cantik, saya cakap Hasan kalau dia lelaki. Kalau saya nak cakap dia paling cantik, saya cakap Al-Hasan. Ya, ingat kalau perempuan tu, kita ingat kalau perempuan Hasan tu, feminin tu dia Hasanah. Ya, Hasanah. Saya tak ada tempat nak letak dia Hasanah. Tapi kalau saya nak cakap seorang perempuan tu dia lebih cantik, ataupun apa-apa benda lah tapi dia punya sifat gender dia tu adalah muannas, saya cakap Husna. Husna. Tu yang banyak orang bagi nama perempuan Husna kan. Kita tak panggil lelaki Husna. Kita panggil lelaki apa nama lelaki kalau kita nak cakap cantik. Kita panggil dia Hasan kan. Tapi kalau dia perempuan, kita panggil dia Husna. Husna. Jadi kalau apakah paling cantik? Jadi kalau paling cantik sama juga saya tambah alif lam. Al-Husna. Jadi kat mana kita dapat yang nama Al-Husna ni? Dekat nama sifat nama Allah. Jadi dekat sini. Asma'ul Husna. Kenapa Husna? Kenapa bukan Ahsan? Kenapa bukan Asma'ul Ahsan? Kenapa bukan tu? Sebab Husna, nama asma-asma tu adalah nama, bukan nama, adalah nama. Maksudnya non-living. Dia adalah nama-nama. Dia kalau nama-nama yang menceritakan sebab perkataan tu kita angkat tak bernyawa lah kalimat kan. Apa-apa kalimat dia bukannya orang, dia bukannya manusia kan. Jadi kalau dia plural, kita akan menggunakan feminine singular. Feminine singular. Maksudnya dia muannas tapi dia mufrad. Jadi kita panggil dekat sini ialah Asmaul Husna. Maksudnya nama-nama yang paling cantik, yang paling bagus, yang paling tak ada lebih bagus daripada Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna tu merujuk pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat sini kita dah tahu, kita faham dia punya grammar tu, rule dia. Bukan Asmaul Ahsan, dia Asmaul Husna. Sebab rule dia, hukum dia, kalau nama-nama tu bukan melibatkan manusia ataupun benda-benda bernyawa seperti jin ke, dan kita menganggap kalau dia jamak, dia kena panggil, kita kena gunakan muannas mufrad, feminine singular. Jadi daripada sini. Jadi kita tengoklah kabir. Kabir tu maksudnya besar. Jadi kalau dia punya perbandingan dia, kalau saya nak membandingkan dia lebih besar contohnya, maksudnya bigger saya nak cakap. Ataupun great. Kabir tu kalau saya nak cakap great. Jadi kalau saya nak cakap greater, maksudnya lebih besar, saya pakai format kalau untuk muzakkar, format dia adalah akbar. Ingat af'al. Dia punya format tu af'al kan, dia punya wazan tu. Jadi akbar. Jadi selalu kita cakap Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar.
Jadi apa kalau saya nak cakap the greatest? The greatest maksudnya superlative, ya, superlative. Maksudnya paling besar. Paling besar. Tak ada lebih besar. Jadi kita cakap, kita tambah alif lam kat situ. Al-akbar. Paling besar. Itu superlative. Jadi kalau kita nak menterjemahkan Allahu Akbar, sebenarnya Allah adalah lebih besar. Maksudnya kalau kita cakap sesuatu Allahu Akbar, kita membuat satu perbandingan Allahu Akbar tu daripada sesuatu. Katalah kita cakap guru kita hebat, kita cakap Allahu Akbar. Maksudnya Allah lebih besar daripada kehebatan guru tu. Atau kita nampak ada satu inovasi, satu teknologi, orang pergi dekat, katalah pergi naik, ada satu jet ni kan dia laju, dia boleh pecah the speed of sound sampai tiga kali, 4 kali, 5 kali. Kita cakap Allahu Akbar. Maksudnya Allah lebih besar, Allahu Akbar dari apa sesuatu tu. Jadi maksudnya dekat situ yang dia punya hikmah. Kita tak sebut Allahu Al-Akbar. Ya, kita cakap Allahu Al-Akbar. Tak cakap macam tu. Kita cakap Allahu Akbar, maksudnya Allah lebih besar. Ya, jadi maksudnya bila kita cakap Allah lebih besar tu, dia seakan-akan ayat tu dia tak komplit kan. Dia sebagai satu phrase, dia sebagai satu ungkapan. Jadi nak menyelesaikan, nak mengkomplitkan ayat tu, jadi kita kena buat perbandingan pada apa yang kita alami masa time tu. Jadi jangan sewenang-wenang kita cakap Allah, tak ada, kita nak buat benda yang kita elok pun tempat maksiat, kita cakap Allahu Akbar. Kita nak buat satu pembunuhan. Kadang-kadang orang teroris, ini betul teroris. Bukannya orang yang berjihad yang betul jalan Allah ni. Ini yang jadi boneka, jadi puppet untuk musuh-musuh Islam ni. Dia apa-apa Allahu Akbar. Dia tulis dekat bendera dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa perbandingan yang dia buat tu? Kan? Jadi itu yang takut kalau kita masuknya menyalahguna. Jadi kalau kita cakap Allahul Al-Akbar, dia dah jadi sifat, mausuf sifat. Maksudnya Allah the greatest. Maksudnya Al-Akbar tu adalah sifat Allah, ya, dia mausuf sifat. Mausuf sifat. Kita tak belajar lagi yang pasal yang ungkapan pada mausuf sifat tu, tapi kalau ungkapan nak menunjukkan sifat pada sesuatu, dia kena seragam dengan dia punya makrifat kenakirah, dia kena seragam dengan gender dia, sama ada dia muzakkar ataupun muannas, dia kena seragam dengan bilangan dia, dan i'rab dia pun kena seragam. Itu dia punya rule. Tapi kalau kita cakap Allahu Akbar, dia tak payah seragam sebab Allah sebab dia kita nak menyelesaikan, ya, nak komplitkan ayat. Kita boleh berhentilah Allahu Akbar. Allah adalah lebih besar. Boleh? Allah adalah lebih besar. Maksudnya dia jadi jumlah ismiyah. Allahu dia jadi mubtada. Jadi kita kena cakap akbaru. Ya, Allahu akbaru. Kalau kita nak jadi itu satu ayat. Jadi kita cakap Allahu akbaru. Maksudnya Allah adalah lebih besar. Kalau dalam bahasa Inggeris, Allah is, ya, Allah is greater. Full stop. Jadi dia jadi jumlah ismiyah. Ya, dia jadi jumlah ismiyah. Jadi kalau dalam bahasa kalau muannas, kalau kita nak menifatkan tentang perbandingan kebesaran, kita nak membanding kebesaran pada apa-apa yang tapi dia muannas. Kita tak cakap akbar. Kita cakap kubra. Ya, kita cakap kubra. Kalau paling besar, kalau dia muannas dan dia mufrad, kita cakap al-kubra. Ya, sama macam al-husna. Ya, al-kubra. Jadi kita tengok alim. Ya, alim berpengetahuan. Yang berpengetahuan. Sifat berpengetahuan lah, ya. Knowing, ya, knowing. Knowledgeable, ya, knowing ataupun knowledgeable. Jadi kalau kita cakap a'lam, dia pada muzakkar, dia mufrad, kita panggil a'lam. Jadi maksudnya sama ada dia a'lamu ke a'lama, bergantung pada i'rab ayat tu. Tapi kita tak boleh cakap a'lamun ataupun a'laman ataupun a'lami pun tak boleh. A'lami pun tak boleh. Jadi dekat sini jadi a'lam, ya, a'lam tu jadi maksudnya lebih mengetahui.
more knowledgeable. Sebab tu kita cakap Allahu A'lam kan. Allah lebih tahu. Bukan kita cakap Allahu A'lam. Dia tak boleh cakap alam alam. Alam tu makna dia lain. Kita kena matikan. Ain tu, dia ada sukun kat situ. Dan dia bermula dengan yang hamzah tu. Jadi, maksudnya A'lam. Jadi kadang-kadang saya nampak je orang kalau tak tahu, dia tulis Allahu A'lam. Dia tak ada dia punya tanda tu. Jadi kita kena sebut Allahu A'lam. Allah lebih mengetahui. Kalau Allah paling mengetahui, that means the most knowledgeable, the most knowing. Jadi kita cakap Al-A'lam. Jadi Al-A'lam. Jadi kalau saya nak membuat satu ayat daripada isim tabdil ni, saya boleh cakap Allahu A'lam. Allahu A'lam. Allah ialah lebih mengetahui. Allah adalah lebih mengetahui. Kalau saya nak dia jadi satu ungkapan Allahu a'lamu min. Maksudnya boleh cakap macam ni, Allahu a'lamu min. Maksudnya Allah lebih tahu dari apa? Dari benda yang lain lah. Mungkin saya nak cakap Allahu a'lamu min katalah min talib min alim min alimi, ada seorang alim. Min alim. Maksudnya seorang alim. Ada seorang alim, lebih tahu daripada Einstein katalah. Lebih tahu daripada siapa-siapa. Jadi dekat sini ialah perbandingan lebih. Kalau kita nak cakap paling, kita kena tambah alif lam dekat situ. Sebab tu nama manusia kita tak boleh bermula dengan alif lam. Sebab banyak orang ingat dia nak menghormati Allah sebab dia nak menyembah Allah, dia nak rapat, sentiasa rapat dengan Allah, nak mengingati Allah, menamakan anak-anak mereka tapi dia bermula dengan alif lam. Tak boleh sebab alif lam tu dia adalah superlatif. Jadi kalau somebody panggil Al-Azim, masalahnya dia tak cakap alif lam dalam bahasa Arab, di EL. Maksudnya somebody cakap nama dia Azizul. Azizul tu dah lah Aziz kan? Aziz kan? Lepas tu Azizul ul tu adalah alif lam. Jadi katalah dia cakap Azizul Azim. Dia cakap tak ada al pun, alif lam. Tapi kalau Aziz, kalau diakhiri dengan UL tu, ul tu, dia adalah alif lam, dia makrifat. Jadi Aziz, maksudnya dia adalah Aziz paling besar. Nampak tak? Azizul. Ataupun kadang-kadang kalau bahasa yang Turki dia ke L. Katalah tak kisahlah dia ada L. L ni. L ni. L, E, L. Jadi sebenarnya pahaman tu dia dah memberikan satu sifat superlatif pada makhluk. Jadi banyak yang dulu mungkin dia tak faham kan? Sebab ingat nak, mungkin saya faham, niat dia mungkin nak berzikir. Berzikir, nak mengingat Allah, jadi mungkin nak bersyukur pada Allah, jadi maksudnya nak meletakkan nama. Tapi sifat asma, kita kena ada takut. Sifat asmaul husna yang sifat musyabahat ni, dia hanya unik pada Allah. Jadi kita panggil tauhid wasifat. Jadi kalau tauhid wasifat, kita kena tauhid dengan sifat Allah. Bertauhid dengan sifat Allah. Maksudnya kita tak boleh memberi sifat-sifat Allah yang sempurna, yang ultimate, yang ultimate, yang paling, yang superlatif tu kepada makhluknya. Kepada makhluknya. Daripada sini kita faham. Jadi Al-A'lam tu yang paling tahu jadi kita teruskan. Ini saya nak minta saya saja kosongkan. Jadi untuk buat latihan. Kalau muannas tu dia punya formula saya dah bagi dekat sini Dekat muannas tu dia punya lafuz-la. Jadi kita ambil yang huruf pertama tu, kita bagi kat dhamma kat dia. Lepas tu yang huruf yang kedua tu kita sukunkan. Lepas tu huruf ketiga tu dia selalunya fathah diikuti dengan ya. Ya yang menunjukkan yang alif maksura ni lah. Yang menunjukkan yang bahawa ini adalah muannas. Jadi samalah azim kan. Syada, syada. Maksudnya asyada tu lebih dahsyat. Al-asyadu, katalah saya nak cakap al-asyadu paling dahsyat. Syadu. Syada. Jadi syada tu dah dahsyat. Kalau saya cakap asyada ataupun asyadu, dia bergantung dari i'rab dia tu, dia lebih dahsyat. Kalau al-asyadu, jadi dia paling dahsyat. Jadi sekarang cuba kita, sekarang dah time dah up.
Jadi saya berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung. Dengan macam mana kita membuatlah latihan isim tabdil dalam sifat musyabahat, dalam Asmaul Husna. Kita membuat satu latihan supaya kita familiar. Lepas tu kita tengok dalam ayat-ayat Quran, insya-Allah besok. So ada apa-apa soalan ke? Let me stop the recording first dulu. Min tu kita kena sebut tiap-tiap kali kita cakap superlatif ke? Sekejap just let me stop the recording first. Nanti I answer sekejap pulang. Alright, okay.